Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, kita bersiaran lagi pada malam ini. Okay. Seperti biasa 8.30 malam bersama dengan saya Zaidi Ismail, Jurutera Forensik Kewangan anda. So kita bersiaran lagi pada malam ni. So seperti malam-malam sebelum ni, saya bersiaran antara jam 8.30 malam hingga jam 9, hampir 9.30 malam, lebih kurang itu, hampir sejam. Okay, so malam ni kita nak bincangkan tentang bagaimana nak tambah pendapatan dari rumah. Okay, saya ada minta pandangan daripada penonton ataupun peserta malam-malam sebelum ni, supaya meletakkan komen di ruangan komen apakah topik yang ingin mereka bincangkan bersama dengan saya. Jadi untuk malam ni saya memilih antara topik-topik tu, saya pilih bagaimana untuk tambah pendapatan daripada rumah. So ada banyak lagi topik lain, insyaAllah kita akan cover dalam malam-malam seterusnya, sebab yelah, kita punya MRO ni dah dilanjutkan lagi sehingga 14 hari bulan April. Jadi kita ada banyak malam lah, insyaAllah. Okay, sementara tak buat apa ni kan. So bagi mereka yang baru join, tolong bagi thumbs up kalau dapat dengar suara saya dengan jelas, dapat tengok saya dengan jelas, kualiti video dengan jelas. Okay, so Alhamdulillah, saya punya device hari ni ok semula. Tak macam semalam, saya terpaksa gunakan laptop lama saya. So dia punya kualiti tu kurang sikit lah dengan kualiti kamera laptop lama ni kan. So ini kamera yang agak baru, jadi gambar tu nampak cantik sikit. Saya juga sedang mencuba beberapa software atau perisian yang boleh digunakan untuk FB Live, sebab saya bercadang untuk menjemput tetamu bersama-sama dengan kita untuk malam-malam seterusnya. Okay, jadi saya tengah cuba beberapa software ataupun perisian lah. So harap-harap dapat bantu kita dalam kita punya FB Live untuk hari-hari yang akan datang. Okay, alright. So seperti biasa, saya nak minta tolong bagi mereka yang mengikuti malam ni, tolong share, tolong like, tolong tag kenalan atau rakan-rakan kita yang lain untuk sama-sama mengikuti video ni, FB Live bersama dengan kita. So kalau mereka tak dapat tengok sekarang, mungkin mereka boleh tengok pada waktu lain lah. Tapi tolong tag rakan-rakan yang lain supaya kita sama-sama dapat menimba ilmu, kan. So kita ambil lah masa yang kita ada ni untuk sama-sama timba ilmu pengetahuan. Okey, ada yang memberikan sebelum FB Live malam ni, ada yang memberikan beberapa komentar minta saya ulas tentang pengumuman yang dilakukan oleh Perdana Menteri petang tadi, pengumuman bantuan tambahan ataupun pakej yang lebih komplit berbanding dengan 3 hari yang sebelumnya. Saya tak dapat nak beri apa-apa komen sebab saya nak tunggu dulu perincian daripada bantuan yang diberikan, okay, supaya kita dapat lihat lebih jelas bagaimana implementasi bantuan-bantuan tersebut. Okay, so secara umumnya of course lah baik kan, orang nak bagi bantuan, takkan tak baik pula. Tapi saya tak nak komen sekarang. Okay, baru aja lagi, banyak detailnya belum ada perincian macam yang pengumuman sebelum ni. Selepas beberapa hari baru kita tahu yang ini cara macam mana ianya
Ini cara bagaimana bantuan tersebut yang akan diberikan kepada mereka yang berhak atau mereka yang memerlukan bantuan. Okay? So kita relax-relax dulu, tak perlu nak tergesa-gesa tentang perkara tersebut. Walau bagaimanapun implementasinya semuanya akan berlaku dalam bulan April, bulan Mei dan hingga ke bulan Julai macam tu. So ia bergantung pada keadaan dan situasi lah pada yang bakal menerima bantuan tersebut. So saya nak tunggu dulu apa perinciannya sebelum saya nak beri apa-apa komen lah. So so untuk itu malam ni saya tak akan membicarakan tentang pengumuman yang dilakukan oleh Perdana Menteri pada petang tadi. So saya akan ulas tentang tajuk ini, yakni bagaimana nak tambah pendapatan daripada rumah. Sebab ada yang juga memberikan komentar, antara yang ingin dibicarakan adalah tentang tajuk inilah, bagaimana nak tambah pendapatan daripada rumah. Okay. Now, macam saya mention tadi, tolong komen di ruangan komen selepas ini apa lagi tajuk-tajuk yang ingin kita bincangkan. Saya nak kumpul tajuk-tajuk tersebut supaya lebih mudah untuk saya buat persediaan untuk malam-malam yang lain. Okay? So kita at least kita tahu tajuk apa nak dibincangkan untuk malam-malam yang akan datang. Okay? So untuk malam ni kita bincang tentang bagaimana untuk tambah pendapatan daripada rumah. Alright. So tolong komen kalau ada tajuk-tajuk lain yang ingin dibicarakan untuk malam-malam yang akan datang. Okay. So tolong saya untuk tolong anda. Okay. Sebab kalau hanya mengharapkan saya apa yang saya terfikir je lah. Tapi benda ni saya buat lebih kepada nak bantu orang lain. Okay. Nak membantu anda. Okay. So cerita dia ialah tolong nyatakan apa lagi tajuk lain yang ingin kita bicarakan untuk malam-malam lain. Okay? Tapi untuk malam ni kita akan bincang cara bagaimana untuk tambah pendapatan daripada rumah, sama ada semasa RMO ni sedang berjalan ataupun you boleh teruskan biarpun selepas RMO ni. Okay? Sebab kita ada banyak waktu di rumah jadi sayang kalau kita tak gunakan untuk menambah pendapatan, especially. Okay, so selain daripada tu, tolong like, share dan juga tag video ni supaya lebih ramai orang dapat ikuti kita. Alright, so sebelum kita nak memulakan menambah pendapatan daripada rumah, so kita kena jelas dengan keadaan dan situasi yang kita hadapi. So saya meringkaskannya dengan 5 modal berikut. Okay? Bagi mereka yang dah biasa dengar, so anggap ianya satu ulang kaji lah. Okay? Sebab tak semua orang mempunyai keadaan dan situasi yang sama. Okay? Jadi kita kena orang kata apa, level playing field lah. Okay? So saya kena bagi pandangan saya secara umum. Saya tak boleh bagi saja spesifik sebab lain orang, lain keadaan dan situasinya. Okay? So, apa yang 5 perkara yang kita kena tengok sebelum kita nak mulakan sesuatu usaha daripada rumah. So, saya panggil modal lah. Okay, 5 modal ni. Okay, apa 5 modal ni? So, yang pertama sekali masa. Okay? Jadi, kita kena tengok rutin kita berada dekat rumah, masa yang kita ada, yang kita boleh spare, yang kita boleh peruntukkan untuk melakukan usaha untuk menambah pendapatan daripada rumah. Okay? Now, kalau dalam hari-hari biasa kita mungkin bekerja, jadi kita mungkin ada waktu yang agak limited. Okay? Tapi dalam tempoh RMO ni, kebanyakan orang ada mempunyai masa yang agak banyak lah. Okay? Tak adalah semua orang, tapi kebanyakan orang. Okay? Bagi mereka yang berpasangan, saya faham. Sebab kalau ada yang katalah sebelum ni memang suruh di rumah, dan dalam tempoh RMO pun dia memang suruh di rumah. So dia tak, rutin itu tak ada banyak beza. Okay? Kadang-kadang terpaksa bekerja lebih lah pula. Sebab apa? Sebab pasangannya ada sekali kat rumah. Kalau dulu mungkin dia hanya menguruskan anak-anak, ini nak terpaksa uruskan pasangan sekali, sebab ada kat rumah sekali. Okay? So adalah cabarannya. Okay? So, perkara pertama yang kita kena tengok adalah masa yang kita boleh peruntukkan. Itu modal pertama, masa yang kita boleh peruntukkan untuk kita allocate, okay, untuk kita
asingkan untuk usaha menambah pendapatan ni. Okey. Jadi kita kena tahu masa kita tu macam mana. Okey. Adakah kita ada setengah jam dalam satu hari? Adakah kita ada 1 jam satu hari? Adakah kita ada 2 jam satu hari? So kita kena tahu berapa banyak masa yang kita ada. Okey, jadi kita boleh plan, kita boleh rancang dengan masa tersebut. Okey, by the way, 5 modal yang saya mention ni, yang saya bagi tahu ni, basically semua orang ada. Okey, tak ada orang yang tak ada 5 modal ni. Okey, cuma perincian dia berbeza-beza. Okey, macam saya katakan tadi, saya cuma boleh bagi pandangan secara umum. Okey, saya tak boleh bagi very spesifik sebab ia berdasarkan keadaan dan situasi individu yang terbabit. Okey, itu yang pertama, masa. Kedua, tenaga. So, tenaga ni tenagalah. Okey. Bagi mereka yang masih muda, okey, masih banyak tenaga, mungkin tak ada masalah untuk buat sesuatu perkara. Okey. So, tapi bagi mereka yang agak berumur, mungkin bila nak buat sesuatu perkara tu mungkin dia cepat letih, dia cepat penat. Okey, mungkin tak boleh buat benda yang agak berat. Okey. So, kita kena tengok keadaan dan situasi kita. Kita kena tengok kita punya tenaga, kita punya kesihatan. Adakah kita mampu untuk mengusahakan benda yang kita nak usahakan. Okey, itu yang kedua. Kena tengok kita lah tenaga yang kita ada. Right? Dan nombor 3 pula, kita kena tengok pengetahuan ataupun kemahiran yang kita ada untuk melaksanakan atau mengusahakan sesuatu perkara yang kita nak buat tu. Okey, sebagai contoh lah, katalah dalam akal fikiran kita nak buat katalah popiah. Contohlah, okey, popiah, ada popiah goreng, ada popiah basah, ada popiah giant, popiah tak tahulah kan, contoh je lah. So kita rasa kita boleh pasarkan popiah kita sebab kita boleh guna runner, kita boleh guna aplikasi macam GrabFood, kita boleh guna aplikasi seperti Foodpanda dan sebagainya, yang mana kita boleh pasarkan popiah kita sebagai contoh. So persoalan dia sekarang ialah adakah kita mempunyai pengetahuan atau kemahiran untuk buat popiah yang sedap? Kalau jawapannya tidak, maknanya kita kena carilah dulu pengetahuan tersebut. Okay? So kita kena allocate certain masa juga tadi untuk kita belajar cara macam mana nak buat popiah sebagai contoh. Okay? Cara pengetahuan yang diperlukan untuk buat benda tu lah. Kalau kita memang dah tahu, tak ada masalah. Tapi mungkin juga kita perlu menajamkan lagi kita punya pengetahuan atau kemahiran. Mungkin sebelum ni kita buat suka-suka untuk makan sendiri. So suka-suka makan sendiri berbeza dengan nak buat untuk jualan sebagai contoh. Sebab kita perlukan kualiti yang lebih tinggi, mungkin rasa yang lebih sedap. Oleh itu mungkin perlu pertingkatkan kemahiran kita ada untuk buat popiah tersebut sebagai contoh. Okay? Jadi kita kena tahu pengetahuan dan kemahiran diperlukan untuk melaksanakan usaha tersebut. Okay. Yang bagusnya tentang nombor 3 ni lah, kalau kita tak tahu, kita boleh belajar. Okay, sebab kemahiran atau pengetahuan biasanya dalam bentuk teknikal. Perkara yang berkaitan teknikal biasanya boleh dipelajari. Yang penting kita ada minat atau kita ada kesungguhan untuk belajar perkara tersebut. Okay? So itu yang nombor 3. Kita perlu ada pengetahuan ataupun kemahiran dalam bidang tersebut. Okay? Kalau tak ada, dan kita belajarlah. Alright. And then nombor 4 adalah emosi. Okay? Emosi, setiap orang mempunyai emosi yang berlainan tingkat. Okay. So ada orang mempunyai kita panggil risiko boleh terima yang agak besar. Okay. So risiko boleh terima agak besar, yang mana kalau dia buat sesuatu, dia tak adalah rasa tertekan dengan keadaan tersebut. Okay. Sebabkan emosi dia agak stabil. Okay. Tapi ada setengah orang emosinya kurang stabil. Mungkin dia cepat-cepat nak marah, mungkin dia tak sabar, mungkin dia cepat mendengus, mungkin dia terlalu memikirkan orang lain kiri kanan. Okay? Emosinya kurang stabil. Jadi kalau kita nak mengusahakan sesuatu, kita kena tengok emosi kita macam mana. Okay? Adakah kita mempunyai
kesabaran yang tinggi, adakah kita boleh terima risiko kerugian. Sebagai contoh, kita kena tengok kita, jangan kita tengok orang lain. Okay? So kita kena tengok emosi kita, risiko boleh terima kita. So lain orang lain. Sebagai contoh, katalah kita melakukan satu usaha, ada orang katalah modalnya RM10,000, dalam masa 3 hari katalah duit RM10,000 tu hilang begitu saja, kan, rugilah senang kata. So dia boleh tidur dengan lena lah, sebagai contoh. Dia relax je kan, kata alamak rugi ni RM10,000, macam mana kau? Wallahualam lah, sebab tu nasib lah kan, tak ada rezeki, dia kata. Tak apalah, kita cuba lain. So ada orang emosinya macam tu. So dia sangat penyabar, okay, dia boleh berfikir dengan waras jika perkara macam tu berlaku. Ada orang bukan nak kata RM10,000 kan, dia hilang RM100 pun dia dah gelabah biawak kan, lilau lalau semua kan, baru RM100 sebagai contoh, kan, habis semua orang dia makinya sebagai contoh. Jadi kita kena tengok kita lah, okay. Tu modal juga tu. So nombor 4. Dan yang terakhir, nombor 5 adalah sedikit wang lah. Okay, sebab contohnya kalau kita tak tahu tentang perkara tu, kita nak kena belajar, mungkin kena keluar sedikit modal nak beli buku, mungkin kena keluar sedikit modal nak beli video, mungkin kena keluar sedikit modal nak masuk kelas, tak kisahlah kelas online ke dan sebagainya, mesti nak kena ada modal juga sedikit untuk kita mulakan usaha kita. Okay, mungkin perkara yang kita buat tu secara fizikalnya tak perlukan modal. Mungkin mesin dah ada kat rumah, mungkin tepung dah ada kat rumah, mungkin ada banyak benda yang dah ada kat rumah. Tapi macam mana pun perlu juga modal. Okay, just in case kalau kita perlukan untuk buat satu, mungkin kita perlukan modal untuk buat marketing dan sebagainya. Okay, modal duit lah dengan kata lain. So saya recap balik 5 perkara yang diperlukan sebelum kita memulakan usaha daripada rumah ataupun nak cari pendapatan daripada rumah. Okay, pertama adalah masa kita, kedua adalah tenaga kita, ketiga adalah pengetahuan atau ilmu yang diperlukan ataupun kemahiran yang diperlukan, keempat adalah emosi kita, dan yang kelima sedikit wang ataupun sedikit modal ruang ringgit yang diperlukan untuk memulakan usaha ni. Okey, sekarang kita tengok dari sudut market atau dari sudut pasaran, apa yang kita boleh buat berdasarkan pasaran hari inilah, kata lain. Okey, kalau saya kategorikan kepada dua kategori yang berbeza. Satu berbentuk perkhidmatan, okey, satu berbentuk servis, dan satu lagi berbentuk produk. Okey, ada orang boleh melakukan perkhidmatan atau servis kepada orang lain dan jana pendapatan daripada situ. Manakala ada orang lain dia nak menjual barangan ataupun produk tertentu. Okey, jadi kita kena pilih lah, kita ni sesuai nak buat servis atau sesuai nak buat produk. Sudut pandangan peribadi saya ialah kalau nak modal murah ataupun modal yang tak apa tinggi, kita buat servis dahulu. Sebab biasanya kalau servis hanya memerlukan tangan kita lah, dengan kata lain, yang modal 5 dari tu, so dia straight datang daripada kita. Okay, so perkhidmatannya ada macam-macam perkhidmatan lah. Okay, sebagai contoh, nak bezakan lah, nak beza. Sebab kadang-kadang ada orang dia confuse, dia tak tahu servis tu dengan produk tu apa, dia ingat dua-dua ni perkara yang sama. Okay, dua ni perkara yang berbeza. So servis ni bentuk dia lebih kepada kita charge ataupun kita kenakan bayaran sama ada melalui kemahiran yang kita ada ataupun mempunyai masa yang kita peruntukkan. So saya bagi contoh, katalah you nak buat servis copywriting. Okay, you nak buat servis untuk menulis bagi pihak lain. Okay, bagi pihak orang lain. Katalah ada orang lain nak jual produk dia dan dia perlukan seseorang untuk menulis tentang produk tersebut. Okay, so kita panggil copywriting. So you nak bagi servis untuk menulis bagi pihak tersebut lah. Jadi kalau kita tengok modal dia apa, modal dia lebih pada pengetahuan, akal fikiran, masa yang diperlukan untuk menulis, idea dan sebagainya. So dia tak perlukan benda fizikal, dia perlukan diri dia sahaja. Okay, itu contohnya servis. Okay, ataupun contoh servis-servis lain, contoh macam you boleh buat video editing sebagai contoh. So ada orang, contoh macam saya sekarang ni, saya ambil video pakai handphone saya,
Lepas tu nak masuk efek lah, nak edit lah, nak masuk macam-macam, nak masuk subtitle, nak masuk itu, nak masuk ini, nak masuk grafik lah apa sebagainya. Mungkin saya tak pandai. Jadi saya bagi video raw tu dekat orang lain. Orang tu ambil video tu, dia tengok, oh Cik Zaidi nak buat sekian. Okay, saya faham konsep Cik Zaidi. Okay, saya akan edit. Dia pun masukkan tu, masukkan ni. Keluarlah satu video lengkap dengan elemennya, dengan muziknya, dengan suspensenya, apalah macam-macam lah yang elemen dimasukkan dalam video tu. So apa yang modal yang dia buat, yang dia perlu. So basically pengetahuan dia, skill dia, diri dia sendiri, masa dia, okay, mungkin mesin dia ada kat rumah macam laptop dan sebagainya. So itu contoh perkhidmatan, okay, itu contoh servis. So dia tak ada benda fizikal, okay. So bahagian yang kedua adalah produk. Okay. So produk ni biasanya berbentuk fizikal. So dalam keadaan kita berada di rumah, so untuk kita menghasilkan produk amat limited, so amat terhad sebabkan kondisi dan keadaan kita berada di rumah. Okay, contoh. Jadi contoh macam kita nak keluarkan produk madu contoh. So kita kena keluar cari madu, di packaging, lepas tu jual balik sebagai contoh. So itu agak sukar lah, bukan kata tak boleh. So agak sukar kalau kita nak buat sendiri. Okay. Jadi biasanya kalau dalam bentuk produk ni, kalau kita nak menjual, lebih mudah kalau kita nak jual sebagai agent ataupun sebagai affiliator atau sebagai dropshipper, sebagainya. Okay. Sebab kita boleh jual produk orang lain, dia tak semestinya produk diri sendiri. Okay. So ini apa yang saya beritahu ataupun saya mention ni ialah cara terpantas untuk kita mula. Okay. Kalau kita nak macam termenung fikir benda nak jual lah, aku tak pandai ni, aku tak pandai tu, ini pun aku tak pandai buat, sampai bila-bila pun tak boleh lah. Okay. Jadi cara paling mudah adalah dengan menjual produk orang lain ataupun dengan menjual perkhidmatan orang lain. Okay. So pertama, kita boleh buat perkhidmatan itu sendiri kalau kita ada skill, masa dan sebagainya. Kalau tak ada, kita jual perkhidmatan orang lain. Okay. So kita hanya menjadi seorang jurujual. Okay. So kalau you punya konsep macam tu, tak kisah nak jual apa, so nak jual barang ke, nak jual servis ke, contoh, you fokus jadi seorang jurujual, you boleh jual servis dan barangan apa yang you nak. Faham Dia tak ada limit. Tak semesti satu, you boleh jual 2, 3, 4, 5, 10 servis dan produk. Okay. Kalau you nak memulakan perniagaan atau you nak memulakan usaha sebagai seorang jurujual daripada rumah, sebagai contoh. So itu antara perkara yang boleh dilakukan lah. Okay. Nah, bagi mereka yang nak buat sendiri, sama ada servis sendiri ataupun produk sendiri, itu memerlukan level pengetahuan dan kemahiran dia sendiri. Okay. Faham Okay. Now, saya nak sentuh tentang bagaimana kita nak quantify ataupun bagaimana kita nak mengetahui tentang pasaran. Okay. Jadi cara paling mudah untuk mengetahui pasaran ialah dengan mengadakan pemasaran. Okay. So kita perlukan feedback daripada market, daripada pengguna. So apa kita boleh buat ialah kita boleh buat pemantauan apa yang dilakukan oleh orang lain. So kita tengok orang lain jual apa. Okay. So kita perhatikan mereka dan apa kita buat ialah kita ambil produk tersebut. Bila saya kata ambil tu bukanlah you ambil secara fizikal. Okay. Maksud saya ambil ialah so you kenal pasti produk tersebut dan you cuba pasarkan di kawasan setempat anda. So dia katanya you pasarkan dalam lingkungan yang kita tahulah. Contoh macam kalau katalah ada WhatsApp group, so kita pasarkan dekat dalam WhatsApp group. Kalau kita ada katalah Telegram group, Telegram. So kalau kita ada Facebook, so Facebook. Ada Instagram. Okay. Kita belum lagi dapat menjual produk tersebut. So kita belum ada produk tersebut. So apa yang kita nak lakukan adalah lebih pada macam survey. Okay, so kita boleh buat pertanyaan, kita boleh buat inquiry, dan daripada feedback yang kita dapat baru kita ketahui sama ada produk ataupun perkhidmatan tersebut mendapat sambutan atau tidak. Okay, sebab kita tak nak mengambil risiko dengan menjual satu produk yang memang dah ada ataupun
yang baru kita nak buat, tapi kita tak tahu pasaran dia macam mana. So kita boleh survey dahulu. Okay, so lepas kita survey, dan barulah kita tahu sama ada produk atau perkhidmatan tersebut ada sambutan atau tidak. Okay, so itu kita nak quantify pasaran. Okay, selepas tu barulah kita cari sama ada kalau kita buat sendiri, kita kena tahulah macam mana nak dapatkan bahan-bahannya untuk buat produk tersebut. Tapi kalau katalah kita nak hanya menjadi seorang jual, selepas tu kita kena lakukan proses sourcing. Maksudnya kita kena source atau kita kena cari punca daripada mana produk tersebut. So dengan kata lain, kena dapatkan supplier ataupun dapatkan pembuat ataupun originator produk tu lah. Dengan kata lain, siapa yang buat benda ni, dan kita sama ada jadi agent mereka untuk memasarkan atau menjual produk tersebut. Sebab kita dah tahu pasaran dia macam mana. So far So lepas tu langkah seterusnya apa? So langkah seterusnya ialah, so kita kena tahu juga bagaimana untuk memasarkan produk-produk ni. So nak pasarkan dengan lebih efisien. Satu tadi, kita kena tahu kita punya resources kan, masa, tenaga, pengetahuan dan sebagainya. Kedua, kita kena buat kajian pasaran tentang produk tersebut. Ketiga, kita kena source benda, produk ataupun bahan tersebut untuk dijual kan. Lepas tu kita kena tahu macam mana kita nak pasarkan barangan ataupun produk ataupun servis tersebut mengikut kategori ataupun mengikut marketnya yang tertentu. Faham Right. So macam mana nak memasarkan, kena belajar sebab ada banyak platform pemasaran, sama ada offline, online, bergantung kepada jenis perkhidmatan dan atau jenis produk yang kita nak jual tu lah. Now, seterusnya apa? Seterusnya ialah ini pendapat peribadi saya. Kalau you nak cari produk ataupun you nak cari perkhidmatan yang you nak jual, saya pecahkan pada 3. Saya pecahkan pada 3. So yang pertama ialah cari perkhidmatan ataupun produk yang berbentuk residual. Berbentuk residual. R-E-S-I-D-U-A-L. Berbentuk residual. Jangan cari produk ataupun perkhidmatan yang one off ataupun yang berbentuk fat. So one off ni maknanya jual sekali, lepas tu nak kena cari pelanggan baru. So setiap kali kita nak jual, kita kena cari pelanggan baru. So itu tak berapa bagus. Faham So cari yang berbentuk residual, bermaksud customer yang sama akan beli berulang-ulang. So dengan kata lain macam repeat order lah. So produk atau servis tu boleh di repeat order. So customer yang sama boleh beli daripada kita berulang-ulang. Faham So tapi jangan cari yang one off ataupun fat tadi. Fat tu bermaksud dia berbentuk macam apa dia panggil, dia popular masa tu je lah. Dengan kata lain, masa tu orang tengah nak makan cupcake, semua orang nak buat cupcake contoh. Lepas 3 bulan kan jual aiskrim palsu, semua orang minat aiskrim palsu. Lepas beberapa bulan dia dah die off. Jangan cari produk yang bentuk macam tu. Cari yang evergreen, bosan-bosan, boring-boring punya produk, yang tak adalah gempak sangat tapi mendapat permintaan yang berterusan. So itu yang pertama, cari yang berbentuk residual. Yang kedua, cari yang berbentuk niche. Niche ni maksudnya pengkhususan. So you punya produk tu very niche, jadi you boleh fokus dalam bidang tersebut. So you seolah-olah jadi pakar dalam bidang tersebut. Saya nak bagi contoh apa yang saya maksudkan dengan niche. So dengan niche, contohnya ialah, katalah you jual satu produk residual. Pertama sekali mesti residual kan. So katalah contoh you jual aiskrim. So kalau orang suka aiskrim, dia akan beli aiskrim tu berulang-ulang. Sebagai contoh. So mungkin contoh saya ni tak sesuai dalam bentuk air maru, sebab siapa pula yang nak jual aiskrim kan. Tapi nak bagi contoh lah supaya you faham apa yang dimaksudkan dengan residual. So you jual satu produk, contoh macam aiskrim, orang suka, orang beli berulang-ulang. Now niche kat sini lah, kalau you jual aiskrim dekat semua orang, you akan dapat banyak persaingan. Dia pun jual aiskrim, dia pun jual aiskrim, ramai jual aiskrim.
So apa specialnya aiskrim you? So you kena tengok dari sudut niche. Contoh aiskrim you khususkan untuk orang yang nak kuruskan badan ataupun nak mengurangkan berat badan. So mungkin you jual aiskrim yang 0 kalori sebagai contoh. So dia sedap. So rasa macam manis. Okay, oh makan pun sedap, tapi mungkin berkhasiat tinggi dan 0 kalori. Jadi bagi mereka yang penggemar aiskrim, boleh makan banyak-banyak, melantak macam mana pun, so berat badan dia tak naik. Okay, nak bagi contoh. So itu niche. Okay, so dia memang khusus untuk satu-satu golongan. So contoh lain, sebagai contoh, katalah you jual baju. Okay, baju ni berbentuk residual tu. Tak ada orang yang akan beli satu baju sampai dia meninggal, tak ada. Okay, dia beli baju ni, mungkin dia pakai 6 bulan, dia akan ganti baju lain. Okay, kalau dia suka you seorang penjual yang bagus, you servis dia bagus, mungkin dia akan berulang-ulang beli daripada you. Okay, mungkin baju yang berlainan lah, dia beli daripada you. Now, kalau you cuma jual baju secara umum macam tu, jadi you akan berada dalam situasi banyak persaingan lah, sebab ramai orang jual baju, betul tak? So cara dia ialah you kena go deeper, go niche. So satu cara nak go niche, mungkin you jual baju untuk golongan yang bersaiz besar saja. Okay, jadi you mungkin jual baju yang 4XL ke 10XL sebagai contoh. Baju kecil-kecil ni tak ada. Jadi bagi mereka yang badan besar, saiz besar, dia dah tahu dia nak cari siapa. So call you pakar dalam bidang tu. You jual baju yang macam diorang saja yang boleh pakai, orang lain tak boleh pakai. So itu namanya niche. Okay, faham So produk berbentuk residual, kedua berbentuk niche. Okay, ketiga, produk tersebut kalau boleh mempunyai potensi yang boleh di otomasikan. Okey, maknanya mula-mula kita buat tu mungkin manual lah. Mula-mula tu macam okey, kita cuba pasarkan, kemudian dapat order, kita boleh bungkus, kemudian kita post, semuanya secara manual, betul? Tapi kalau boleh produk yang you nak jual ataupun perkhidmatan you nak jual ni, kalau boleh berpotensi untuk diotomasikan akan datang. So supaya you boleh tengok yang okey, sekarang ni memanglah saya terima order secara manual. Mungkin pasaran saya memasarkan secara manual, mungkin saya bungkus secara manual, tapi selepas ni produk ni saya dah boleh automatekan dia. Contoh macam saya dah ada satu website ni boleh terima order pun dah boleh kita dah boleh buat fulfillment, okay, selepas tu and soalan-soalan lah. So dia berpotensi untuk diotomasikan akan datang. Okay, faham supaya kita tak nak macam nanti bila dapat order banyak, okay, katalah laku keras kita punya servis ataupun bisnes ni sebagai contoh, lepas tu dah kucak-kacir. Sebab apa? Sebab kita tak anticipate yang kalau dapat banyak order, kita boleh automatekan dia. Sebagai contoh. Okay, now, so kat mana saya tadi? Okay, so itu dalam bentuk produk. So kita pun dah tahu macam mana kita nak mula, kita dah tahu macam mana kita nak pasarkan, dan kita dah tahu produk atau perkhidmatan apa yang kita perlu cari untuk kita mula buat jualan. Okay, dan seterusnya apa yang kita kena lakukan adalah kita kena buat perancangan lah. So kita kena buat perancangan, pemantauan dan juga perekotan. Okay, ramai orang yang buat benda macam ni, dia buat ala-ala suka-suka, tapi dia tak rekod kan. So contoh dia pun tak tahu sale dia berapa keuntungan yang dia dapat, berapa kos dia, berapa modal dia, benda-benda macam tu semua nak kena rekod. Okay, dan yang paling utama ialah sebelum kita buat semua ni, biarpun kita tahu ini perkara yang perlu dilakukan, dan lagi satu yang paling penting adalah kita perlukan business model ataupun kita perlukan model perniagaan yang sesuai. Jadi bila kita ada buat business model, dan kadang-kadang benda ni dikenali sebagai business model canvas sebagai contoh. So kita tahu daripada business model tersebut, so apa yang kita perlu lakukan daripada mula sampai akhir. Okay, saya akan cuba letakkan link di ruangan posting dekat mana you boleh dapat, you mungkin boleh download model canvas untuk jadikan contoh lah, okay, bagi mereka yang nak berminat nak mulakan perniagaan daripada rumah atau pendapatan ekstra daripada rumah ni. Okay, now dari segi peribadi, saya lagi suka orang mulakan sesuatu berdasarkan apa yang dia ada dekat tangan. Okay, berdasarkan apa yang dia ada dekat tangan.
Contoh dia macam kalau dia seorang guru, so dia boleh jadi online tutor. Sebagai contoh. Sebab benda tu memang dah ada dengan dia. Okey, kalau dia seorang pelukis plan, okey, dia boleh buat artwork and design daripada rumah. Okey, sebagai contoh. Sebab benda tu dia dah ada dengan dia. So, berbanding dengan nak cuba untuk buat sesuatu yang beramat berbeza dari apa yang kita dah lakukan sekarang. Sebab apa? Sebab kita ada learning curve. Kita ada curve yang diperlukan untuk belajar. Kita bukannya start daripada kosong, tiba-tiba dah jadi 100% mahir. Tak mungkin. So, kita perlukan masa untuk belajar. Jadi, kalau kita mula daripada kosong, masa diperlukan untuk belajar tu agak lama. Okay? So, macam saya lagi prefer kalau orang nak melakukan sesuatu, dia terus buat perkara yang memang dah ada dengan dia. Dia cuma kena enhance ataupun kena perbaiki atau kena menghususkan lagi lah perkara yang memang dia dah ada. Okay? So, tu pandangan peribadi saya. Alright. So, sebelum kita pergi pada segmen seterusnya, which is soal jawab kewangan. So, bagi mereka yang ada soalan tentang kewangan, boleh kemukakan di ruangan komen. Okay, di ruangan komen. So, insyaAllah saya cuba jawab malam ni. Kalau tak, saya akan jawab pada hari yang lain. Saya akan tengok ruangan tu. Sebelum kita teruskan ke segmen tersebut, dan minta tolong sekali lagi, tolong tag, share, like, komen dan sebagainya di ruangan tu. Dia ajak kawan-kawan yang lain. Okay, saya malam ni sebenarnya nak bagi sesuatu yang istimewa, macam saya cakap malam semalam. Okay, so saya nak bagi hadiah sebenarnya. Okay, saya nak bagi hadiah. Hadiah dia adalah ni. Okay, ni macam ni. Okay, hadiah dia ni. So, hadiah buku Forensik Kewangan. Bagi mereka yang belum dapatkan buku ni, saya nak bagi secara percuma kepada yang bernasib baiklah. Okay, so cara dia mudah saja. Anda hanya perlu share, okay, share video ni, video malam ni. Okay, klik share, screenshot yang anda dah share, kemudian letakkan di ruangan komen. Okey, berapa banyak buku ni saya nak bagi, itu rahsia. Okey, sama ada saya nak bagi 1, saya nak bagi 3, saya nak bagi 10. Untuk peserta lain-lain tu terserah kat saya lah. Tapi saya akan bagi buku ni secara percuma. Saya ada peruntukan dia. Bagi mereka yang belum dapat buku ni, so saya nak bagi percuma. Apa yang anda perlu lakukan adalah hanya screenshot anda dah share video ni, okey, dan letakkan di ruangan komen screenshot anda, dan admin saya akan pilih secara rambang, okey, pemenangnya, dan saya akan umumkan pemenangnya kalau sempat malam besok lah. Malam besok tak ada, kalau sempat hari Isnin, insyaAllah hari Isnin saya umumkan siapa pemenang dia, dan admin saya akan hubungi anda untuk tahu alamat dan sebagainya untuk dihantar buku ni secara percuma. Okey, so hanya perlu share, okay, and then screenshot dan letak di ruangan komen. Okay, so siapa nak buku ni tolong buat macam tu lah. Okay, so bagi mereka yang dah beli buku ni, nah itu nasib lah kan. Tapi bagi mereka yang belum lagi dapat buku ni, saya nak bagi percuma. Jadi tolong screenshot, share anda share video ni, screenshot dia, letak di ruangan komen, admin saya akan pilih secara rambang. Okay, so soal jawab kewangan, tolong komen di ruangan di bawah. So nanti saya akan cuba jawab. So ada soalan tak malam ni? So kita tengok. Saya tengah scroll. So tolong tulis di ruangan komen bagi mereka yang ingin bertanyakan soalan kewangan. Okey, atau soalan yang berkaitan dengan apa yang dibincangkan tadi, okey, penjagaan dan sebagainya. Saya akan cuba jawab. Okey. So rasanya you pun dah faham kan, setiap malam dah buat benda yang sama. So bagi mereka yang ada soalan tu, dia dah prepare siap-siap lah. So nanti bila sampai je masa, dia copy paste, dia masuk ke dalam ruangan komen. Okey. So tolong komen soalan. Okey, saya tengah menunggu soalan. Okey, siapa yang nak buku tadi jangan lupa, okey, tolong screenshot screenshot you punya share and then letak ke ruangan komen. Nanti admin saya akan pilih pemenang yang bertuah, dan insyaAllah saya akan umumkan hari Isnin depan, okey, sebab kita bersambung Isnin depan kan, insyaAllah. So soalan
kewangan. Bagi yang ingin bertanya, tolong tulis di ruangan komen soalan anda. Okay. And tak ada soalan ke? Okay, tak ada soalan mana ni apa? Okey, Cik Azrul Ripin bertanya, Tuan, adakah sekarang masa sesuai untuk jual hutang, cash flow positif 400 atau tunggu selepas COVID-19? Sebenarnya benda ni, itulah dia kan, dia ulang-ulang benda yang hampir sama kan. Saya dah jawab dah pada, 2 malam lepas tak silap saya. Tapi tak apalah, saya jawab sekali lagi. Sementara menunggu soalan-soalan lain yang lebih, mencabar sikit kan. Okey. So, sama ada nak jual hutang atau tidak ni, dia bergantung pada ROI. Dia bergantung kepada return of investment anda. So, sebagai contoh, katalah ansuran bulanan sebanyak RM500 dan baki hutang adalah RM5,000. Okey, jadi kalau kita langsaikan dia, ROI kita berapa? So, 500 darab dengan 12, bahagikan dengan RM5,000 times 100, maknanya ROI kita 120%. Jadi, jawapan saya, lebih baik langsaikan hutang tersebut, okay, sama ada kita jual atau kita langsaikan terus. Kerana apa? Sebab pulangan kita dapat sangat tinggi berbandingkan duit yang sama kalau kita cuba laburkan. So, jawapan pendek saya ialah kena kira ROI dulu. So, baru kita tahu. Okay. Cik Aina Cik Aina Muslihah bertanya, untuk orang yang baru nak mulakan side income, perlu tak daftar SSM? Kalau dia berfikiran jangka masa panjang, jawapannya ya. So, anda daftar SSM supaya semua perjalanan perniagaan tersebut direkodkan. Okay? So, ada hitam dan putihnya. Senang. So, kalau akan datang, kita boleh gunakan dokumen tersebut atau supporting dokumen tersebut untuk membantu kita untuk mendapatkan pembiayaan sebagai contoh, untuk tunjukkan kepada bank yang bahawa kita ada pendapatan kedua selain daripada pendapatan utama, ataupun ni memang pendapatan baru kita lah, sebagai contoh. So, macam saya galakkan untuk daftar SSM. Okay, selepas daftar SSM, buka current account ataupun akaun semasa menggunakan nama yang kita dah daftarkan di SSM tadi. Okay. Okey, Cik Ridwan bertanya, salam Tuan Zedi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semasa PKP ni, bank ada pilihan untuk tukar hutang kad kredit kepada term loan. Adakah baik untuk tukar pada term loan atau bayar kredit kad macam biasa? Macam saya sebutkan tadi, dia bergantung pada aliran tunai kita. Dan kalau aliran tunai kita, selepas kita kira dengan menukar kredit kad tu kepada term loan, kita dapat aliran tunai lebih baik, dan aliran tunai tambahan ni boleh digunakan untuk melangsaikan balik kredit kad tersebut. Jawapannya ya, dan memang benda tu sepatutnya dilakukan sebab kita nak langsaikan hutang kredit kad secepat mungkin. Okay? So, kita tak nak layan interest 18% tu sebab dia ada compounding interest. So, berbeza dengan loan-loan jenis yang lain, kredit kad mempunyai compounding interest, yakni kadar faedah dikenakan ke atas kadar faedah yang sedia ada. Jadi dia bunga atas bunga atas bunga atas bunga. So, banyak bunga tu. Okay, buahnya tak ada, bunga je banyak. Okay? So, kita nak elakkan pada perkara macam tu berlaku lah. Alright. So, soalan seterusnya apa tu? Sekejap ya, letak GIF boleh lah. GIF saya tak faham. Saya akan bagi link. Okay. Untuk apa tadi? Model canvas. So, kalau you nak tengok ni, saya letak link lah. Biasanya dekat bahagian komentar tu saya ada link yang banyak. So, you pilihlah mana satu you nak tahu. Okay. Kliklah nanti untuk dapatkan penerangan tentang model canvas. Okay. Cik Hazim Zuhuri bertanya, salam Tuan. Waalaikumsalam. Okey tak jika cuti-cuti macam ni saya pergi ambil sertifikasi IT, contoh RCAE, Red Hat Certificate Engineer dalam bidang kerja saya? Of course, kalau kita nak jadi seorang profesional dalam bidang kita, so kalau kita tak nak menjaga lah senang kata kan, sebab orang makan gaji ni pun boleh kaya sebenarnya. Okay, kalau itu yang kita nak fokuskan lah. Tapi kalau kita nak fokuskan makan gaji ni, syarat dia kita kena jadi pro lah. Kita kena jadi profesional. Okay,
Kita kena jadi sampai peringkat yang mana bos kita pun tak berani nak buang kita lah. Sebabkan betapa pentingnya kedudukan kita tu dalam syarikat. Okay? Macam tu sekali. Sebab kita seorang pakar dalam bidang kita dalam syarikat tu. Sebagai contoh. Jadi kalau you memang nak jadi Red Hat Engineer, for example, Red Hat Certified Engineer, then of course saya galakkan pergi ambil, you know. Cuma kena perhatikan, kena pastikan bahawa bidang kita nak ambil ni bukan yang sunset lah. Sunset tu maknanya senja. Janganlah pergi yang masuk pula bidang yang kita tahu satu hari nanti perlahan-lahan akan orang dah tak guna dah benda tu. Janganlah pula. So tak gunalah ada certification, nanti besok macam yelah kan, orang dah tak pakai dengan kata lain. So pastikan bidang yang kita nak fokus tu adalah sunrise. So maknanya dia masih lagi macam mentari yang masih terbit, okey. Masih ramai yang memerlukannya, bukan macam sunset dan nak senja. Okey. Faham analogi saya? Okey, so Lina Syahmia bertanya, tak boleh letak SS kat komen sini tapi saya dah share. Tak boleh letak screenshot. Kenapa tak boleh letak screenshot? Boleh je screenshot, pergi dekat komen, lepas tu paste. Dia akan letak kat komen tu. Itu je lah, tak susah pun. Okay, sebab dia gambar sebenarnya kan, bukannya apa kan, dia JPEG. Okay, Cik Nas bertanya, Cik Nasruddin, dengan BR reduce sekarang, if refinance housing loan untuk dapatkan cash untuk beli lagi property, okey tidak? Kaedah untuk beli hartanah ni banyak. Okey, tak semesti kena refinance saja. Tapi yang bagi saya yang lebih penting adalah ROI hartanah yang kita nak beli tu. Pertama sekali, kalau kita refinance, pastikan hartanah yang asal tu bukan negative cash flow. Lepas tu tidak menjadi negative cash flow. Lepas tu hartanah yang kita nak laburkan tu pula akan dapat positive cash flow. So kalau kita memenuhi kriteria ni, okay, dan insyaAllah okay lah, tak ada masalah. Tapi janganlah pula tanah sedia ada, macam ngam-ngam macam ni, lepas tu kita refinance, dia jadi negatif. Lepas tu kita ambil duit tu, konon-kononnya pergi labur pada tanah lain, tanah lain tu pula negatif. Dua-dua negatif. So hancur tadi. Okay, so kena hati-hati. Alright, Cik Abu Hurairah bertanya, nama Abu Hurairah. Salam tuan, Waalaikumsalam. Apa tips so beginner yang nak stablekan cash flow? Nak stablekan cash flow, bagi saya dua komponen ni nak kena jagalah. Satu, sara hidup. Sara hidup selalunya orang tak tinggi sangat. Kedua adalah komitmen yang membuatkan ramai yang senak ni, macam saya explain semalam ke hari sebelum tu, saya tak ingat semalam sebelum tu, ialah bahagian komitmen. Okay, komitmen ni adalah masalah yang kita jemput dalam hidup lah, dengan kata lain. So benda tu tak perlu dalam hidup, tapi kita jemput dalam hidup. So kena jaga benda ni. Kalau you ada komitmen dan you tak control komitmen tu, cash flow you akan tengah langgang lah. Okay, so kena jaga dari sudut tu, baru cash flow you okay. Okay, dan share tapi tak boleh letak screenshot kat sini. Kenapa tak boleh letak screenshot? Boleh je screenshot. Takkan saya pula nak kena ngajar cara-cara letak screenshot. Kena tunggu habis live baru boleh screenshot. Yelah, tunggulah habis live tu, nanti kan letaklah screenshot ni kat situ. Tak apa, tak ada masalah, masih lagi ada masa. Okay, apa lagi tu? Cik Ahmad Zulhairullah. Okay, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas perkongsian malam ni. Saya dah buat 2 ke 3 side income selain kerja pegang gaji sekarang. Bagus, alhamdulillah. Tapi rasa restu sebab tak untung sangat. Bila dah tolak kos-kos transport, saya bertapak maintenance day. Cuma saya boleh guna kerugian saya tu untuk reduce personal tax saya. Apa nasihat tuan untuk saya? Kalau dalam kes macam ni, cari benda lain. Okay, so kalau you dah tahu benda you buat tu memenatkan, benda you buat tu tak banyak untung, rugi je lebih, so lebih baik kita pindah buat benda lain. Okay, kalau kita buat benda yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeza, tu kerja orang gila. Okay, so kalau you nak hasil yang berbeza, you kena buat benda yang berbeza, baru hasil yang berbeza. Okay, so usaha tu kena berubah lah. Okay, tak boleh buat benda yang sama. Itu pandangan saya. Alright, so apa lagi? Ada soalan lain? Tak ada soalan lain? Takkan itu je soalan. Soalan. Kalau tidak, kita tidur awal lah malam ni. Okay, tak ada soalan
Okay, so sementara tu tolong like and share. Nanti screenshot simpan. Bila dah habis sesi live ni, tepek dekat bahagian komen you. Admin saya akan tengok dan dia akan pilih siapa yang dapat terima buku ni. Okay, insyaAllah buku ni saya tulis. Lama tak saya tulis buku ni. Okay, so untuk anda, okay, berapa ramai yang dapat kita tengoklah. Okay, nanti saya umumkan pada hari Isnin nanti, insyaAllah. So soalan, tak ada soalan. Itu je. Itu je kan soalan? Tak ada tak? Okey, Cik Sazami bertanya. Salam Tuan Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Bagaimana nak full swing overdraft untuk bisnes atau investment lain? Apa maksud full swing? Okey, part tu saya tak faham. Full swing tu apa? Macam mana nak guna overdraft? Macam mana nak guna overdraft sama macam mana you guna kad kredit. Cuma bezanya ialah kena pastikan you punya cash flow tu lebih tinggi lah daripada you punya outflow So kalau cash flow you tinggi tapi bayaran penggunaan overdraft tu rendah, tak ada masalah lah. Okay? Selain daripada tu, saya pun tak faham apa yang dimasukkan dengan full swing kat sini. Okay? Kalau dari sudut nak gunakan overdraft untuk invest, macam mana pun nak kena kira ROI dulu. Okay? Pertama sekali kena kira ROI. Kedua, kena tengok risk assessment kita, maknanya level of risk kita, risk tolerant lah dengan kata lain, risiko boleh terima kita. Itu nombor 2. Nombor 3, pastikan kita faham dengan investment atau pelaburan tersebut. Jangan sekali-kali masuk suatu pelaburan disebabkan oleh orang ajar atau orang cakap atau orang lain, apa orang lain kata. Jangan masuk disebabkan apa orang lain kata. Kita masuk, kita buat sebab kita faham benda tu. Okey, untuk lakukan sesuatu, okey, this is satu tips yang guru-guru saya ajar lah. Dia kata, nak buat sesuatu tu sebelum masuk, tengok pintu keluar dulu. Okay, so you must know how to exit first. It's not how you get in. Getting in is much more easier. Getting out is the most difficult thing to do. Jadi kena tahu macam mana nak keluar daripada sesuatu keadaan situasinya dahulu sebelum kita mula masuk. Okay, so untuk kita tahu nak buat macam tu, kita kena faham betul-betul benda yang kita nak buat. Tak kisahlah dia meniaga ke, dia berlabur ke, basically sama. So you kena ada backup lah. You kena ada exit plan. Okay, macam mana you nak keluar daripada keadaan dan situasi tu kalau sesuatu yang buruk berlaku. Okay. Apa lagi? Apa soalan lain ni? Dah banyak-banyak ni. Mulalah ni terabur. Okey, lagi satu tuan, duit lebih yang ada selepas dapat penangguhan ni kat mana kita? Oh, okey. Soalan, kalau dapat duit lebih daripada penangguhan, okey. Duit lebih daripada penangguhan monetarium yang you dapat, okey, sebaiknya kita simpan dulu, simpan di tempat yang selamat, okey. Waktu yang sama kita buat kiraan dan kita tengok, kena pastikan sama ada duit tu sesuai untuk laksanakan hutang ataupun untuk melabur ataupun mix antara keduanya ataupun hanya untuk simpanan. Saya rasa 2 hari lepas saya juga explain video, tak boleh semak lah video yang lagi satu. Saya cerita pasal 4 golongan yang akan terkesan dengan bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Okay? So ada satu golongan akan gunakan duit tu untuk tambah harta, ada satu golongan akan guna duit tu untuk settlekan hutang, atau satu golongan lagi dia akan gunakan duit tu sebagai simpanan kecemasan dia sebab dia langsung tak ada simpanan kecemasan. Dan ada lagi satu golongan ialah dia akan campur-campur. Okay, dia ada bayar hutang sikit, dia akan simpan sikit, dia akan melabur sikit. So dia bergantung pada golongan mana anda berada lah. Okay. Okay, guna penuh OD. OD jangan guna penuh pastikan jangan guna penuh, pastikan ada sedikit wang kat dalam overdraft tu untuk kecemasan dan seterusnya. Yang paling penting adalah aliran tunai lah. Pastikan ada cash flow masuk dalam account overdraft. Kalau tak nanti kan jenuh nak bayar.
Okey, Rarari, macam mana nak dapatkan borang kajian kewangan tuan cakap dalam video lepas? Saya dah tekan link dan share email tapi tak dapat file tersebut. Saya dah tekan link dan share email tapi tak dapat. Kena semak dalam email lah. So kalau dah masukkan email, so link akan dihantar ke email anda. So pastikan email tersebut tak tersekat lah dalam spam ke, dalam promotion ke, dalam folder-folder lain. So sebab saya tak pasti email apa yang anda guna, tapi link tersebut dikirim melalui email. Okay, sorry, buat link untuk borang tersebut dikirim melalui email. So you kena klik link tu, dia akan tanyakan tentang email anda apa, lepas tu masukkan, and then sistem akan automatically hantar email kepada anda. Okay, so kena semak. Okay, Cik Faidah tanya, salam Cik Zadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, apa lagi? Cik Lina bertanya, Tuan, if saya guna duit penangguhan loan tu buat modal bisnes, apa pendapat Tuan? Saya tak galakkan guna duit apa-apa duit untuk buat bisnes. Okay, maksud saya ialah kalau you tak boleh memulakan usaha untuk berniaga ataupun memulakan usaha untuk mendapat pendapatan tambahan dengan menggunakan apa yang ada dalam tangan, besar kemungkinan modal yang you gunakan untuk memulakan perniagaan tersebut akan hangus. Sebab you tak tahu cara macam mana nak mula tanpa ada apa-apa. Kebanyakan pengusaha ataupun perniagaan ataupun usahawan yang berjaya ialah dia mula dengan apa yang ada dekat dalam tangan dia. Okey, dia tak ambil loan, dia tak pinjam duit orang, dia tak ambil duit simpanan dia, okey, dia tak ambil duit penangguhan, semua tak. Dia akan guna apa yang dia ada dulu. So dengan kata lain, dia akan jadi kreatif, perah kepala otak, apa yang boleh pakai dengan dua tangan, dua kaki, dengan kepala guna. So dia akan mulakan dengan usaha macam tu. Sebab kebanyakan perniagaan yang boleh dimulakan tak perlukan modal yang banyak pun. Okay? Saya faham kalau katalah setakat RM100, RM200, RM500, biarpun RM1000, okey lah. Tapi ini kalau katalah guna duit penangguhan macam campur-campur RM5,000, bagi saya tu agak membazir lah. Okay? So dia bergantung. Okay? Kita tak tengok berapa ringgit, kita tengok berapa nilai. Okay? So kena hati-hati. So guna daya kreativiti dulu untuk memulakan usaha perniagaan. Okey, Cik Rabani bertanya, pandangan Tuan tentang ekonomi Malaysia tahun depan sesuai ke untuk buat pelaburan hartanah? So topik hartanah ni saya akan cover just very specific. Okay, saya akan cover dalam video yang akan datang. So kita akan bincang lebih tentang hartanah, pelaburan hartanah, sesuai tak sesuai dan sebagainya. Itu kena tunggulah video yang akan datang. Okay, esok lusa biasalah saya pun nak rehat juga, cuti sikit. Isnin insyaAllah kita akan mulakan lagi kita punya video 8.30 ni. Okay, cuma topiknya saya tak confirmkan lagi. Tapi untuk hal hartanah, insyaAllah kita akan discuss specifically kita tentang hartanah nanti. Okay, Iqmal Hafiz bertanya, boleh terangkan tak konsep fixed deposit dan bond dan cara yang betul nak keluar dan masuk dalam pelaburan ni? Okay, so fixed deposit ni adalah simpanan tetap. So kita boleh ambil fixed deposit ni di bank-bank. Kebanyakan bank menawarkan fixed deposit dengan kadar pulangan yang tetap. Contoh macam kita masuk duit kita selama 3 bulan, okay, dia bagi kita sekian-sekian peratusan keuntungan. Okay, so itu kita tahu dia fix. Dalam keadaan dia macam mana pun, tunggu naik pasaran ke apa ke, di akhir tenor, di akhir tempoh kita letak duit kita tu, kita akan dapat keuntungan yang dijanjikan. Okay, dia fix. Okay, kalau dalam konsep konvensional ada keribaan lah sikit sebab benda tu berkadar tetap. Okay, so bagi mereka yang tak nak kena terbias riba ni, dan you boleh ambil quote unquote fixed deposit daripada perbankan Islam. Dia pun ada, dia ada terma dan syarat dia lah. So dalam perbankan Islam kita tak adalah nilai tetap, tapi kita ada nilai tetap dalam perkongsian. Nilai keuntungan tetap tu ada, tapi nilai perkongsian tu ada. Contoh kalau untung, mungkin bank ambil 30%, kita ambil 70%. Sebagai contoh. Okay, so itu fixed deposit. So untuk bond pula, bond ni sebenarnya adalah IOU. Okay, IOU ialah IOU lah. So maksudnya saya berhutang dengan anda. So siapa yang IOU ni? So IOU dengan kerajaan. Okay, kerajaan mengeluarkan bond, okay, untuk dijual kepada pelabur, dan pelabur membeli bond daripada kerajaan, dan kerajaan akan guarantee. Okay, kerajaan akan
Betul kan ni? Dia akan jamin. Dia akan jamin untuk sekian-sekian tempoh, dia akan bayar sekian-sekian banyak dengan sekian-sekian keuntungan. Okey, kalau dalam Islamik dikenali sebagai sukuk. Okey. So dia jual sukuk ataupun bond dalam konvensional, dan pelabur blue chip boleh beli suku tersebut lah. Okey, melalui intermediaries ataupun melalui bukan agensi apa dikenali tu, syarikat tertentu yang kita boleh beli suku tersebut lah dengan kata lain. Okey, so kedua-dua format ni dia lebih kepada macam dikenali sebagai fixed income atau pendapatan tetap. So kita letak duit kita untuk sekian-sekian waktu, dia akan bagi tetap. Okey, so dia tak rugilah. Okey, dengan kata lain, biasanya fixed income atau bond ni dia keadaan dia agak stabil sikit. Dia tak bagi pulangan yang tinggi, tapi kebanyakan orang yang nak duit dia selamat, dia akan letak dalam instrumen macam ni. Okey, so untuk itu teruskan juga letak komen anda dalam ruangan komen. Kalau ada soalan yang ingin ditanyakan, so boleh teruskan tanya ruangan komen. InsyaAllah saya akan pick up soalan-soalan anda untuk video-video akan datang. Okey, saya juga boleh jadikannya sebagai topik untuk kita bicarakan akan datang. Okey, dan bagi mereka yang ingin berbincang, yang ingin saya discuss tentang topik tertentu dalam kewangan, juga boleh nyatakan dalam ruangan komen. Okey, tolong saya untuk tolong anda. Okey, dan tolong share dan like video ni and tag kawan-kawan yang lain macam saya kata tadi. InsyaAllah mana tahu terpilih untuk dapat buku ni. Okey, so untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang menyertai malam ni. InsyaAllah kita akan bersiaran pada hari Isnin jam 8.30 malam lebih kurang untuk membincangkan topik berkaitan dengan kewangan akan datang sepanjang musim COVID-19. Okey, so kita jumpa lagi akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So all the best weekend. Basuh tangan, okey, hati-hati masa musim COVID ni. Jaga diri, jaga keluarga anda. Okey, all the best. Bye. Assalamualaikum.